Okay, works ni macam yang saya cakap tadi, dia adalah scalar quantity. Dia tak perlukan direction. So, bila awak jawab soalan, awak tak perlu bagi dia punya theta. Okay, dia hanyalah magnitude sahaja. Dia tak ada direction. Yang kedua, SI unit for works. Okay, kita tahu yang works is equal to F darab dengan S ataupun F darab dengan X. So, F ni unit dia adalah Newton dan S adalah unit dia meter. So, unit untuk works akan jadi Newton per meter. Ataupun SI unit dia adalah Joule. Okay, Joule. J sahaja. You need to know that Joule ni dia adalah sama dengan Newton per meter. Newton per meter bukan Newton over meter. Newton meter bukan Newton per meter. Newton darab dengan meter. So dia tak ada per tu. Saya minta maaf. So Newton meter. Bukan Newton per meter. Newton meter. Okay. Works is the product of the parallel component of the force and the displacement. Yang macam tadilah saya cakap yang tadi tu, which is this one ni, F darab dengan X in the direction of F ataupun F in the direction of delta X. So that is the sentence lah. Jadinya, makanya there is no works sekiranya ada 3 situasi di mana tak ada work is done. So bila you dapat ketiga-tiga situasi ni, awak terus boleh nyatakan dalam kalau soalan tu tanya ke, awak terus boleh nyatakan works is equal to 0. Okay, case yang pertama, apabila force is 0. Dia ada displacement tapi dia tak ada force. Contohnya objek yang ada constant velocity. Constant velocity. Sebagai contoh, satellite. Okay, satellite. Satellite kan dia satelit. Okay, satellite ni dia kan bergerak mengelilingi bumi. So this is your contoh, this is your satellite kan. This is your satellite. Dia pun bergerak mengelilingi bumi. Something like this. Sini ada your earth. So dia ada displacement. Tapi dia move dengan constant velocity. So apabila dia move dengan constant velocity without a force, your works is equal to 0. Okay, kat sini works done equal to 0. By physics lah. Physics works. Physics work is equal to 0. Yang kedua, apabila displacement of 0. Displacement is 0, delta X equal to 0 kan. When this happen, contohnya awak tolak kereta. So, apabila awak tolak kereta tu terlalu berat, so awak tak mampu. Awak tak mampu nak tolak kereta tu seorang-seorang. Bila awak tak mampu nak tolak kereta tu seorang-seorang, dia tak ada displacement. Okay, displacement dia tak ada. So, X equal to 0 ataupun S equal to 0. Apabila displacement equal to 0, awak punya works pun equal to 0. Alright, works awak pun equal to 0. That mean walaupun awak penat tolak kereta tu, berdasarkan fizik, kalau kita bercakap dengan fizik teori, awak tak melakukan kerja pun. Walaupun awak penat, tapi awak tak lakukan kerja pun. Kalau ikut fizik lah. Kalau ikut bio, awak melakukan kerja lah. Kalau ikut fizik, kita katakan work done is 0. Alright. Yang ketiga, work is perpendicular to displacement. Contohnya, this one contohnya, apabila awak bawa beg plastik, okay, contoh, ataupun awak bawa kotak lah, beg plastik lah. Awak bawa beg plastik, awak pergi shopping kan, awak bawa beg plastik ni, awak jalan dekat sama aras. Okay, awak bawa kat sini, awak ada force. This is your force. So, awak jalan dekat sama aras. This is your delta X. You can see that your theta here, theta between F dengan X adalah 90 degree. Kalau kita masukkan dalam equation, Fx cos 90, cos 90 ni adalah 0. Kita katakan work kat sini equal to 0 juga. Kalau awak pergi shopping, awak bawa beg banyak-banyak pun, awak jalan dekat satu aras, by physics, you are not doing work. Awak tak buat kerja pun. Awak melilau je, awak tak buat kerja. By bio, yes, awak buat kerja. Tapi, by physics, walaupun awak penat, awak tak buat kerja. So, if you have this tiga situasi ni, awak boleh terus state yang your work is equal to 0. Right? Then, your work can be positive or negative. Contoh yang tadi ni contoh yang saya bagi tadi kan. So, you have, awak bergerak, awak bawa box pergi ke sini. So, yang
berkait rapat adalah your fx lah. Yang kita consider sekarang adalah fx dengan delta x. If you can see here, your fx dengan delta x ni in the same direction. Same direction. So, bila dia same direction, kita akan dapat fx dan delta x ni dalam bentuk positif. Okay, dalam bentuk positif. So, kita katakan your component of force and the displacement are in the same direction. Your theta, theta between F dengan X ni, dia adalah kurang daripada 90, tapi lebih daripada 0. In between 0 dengan 90 lah. Kita katakan work is done on the object. So, bila awak dengar perkataan on the object, okay, on ni maksudnya objek awak ni gain energy. Okay, dia gain energy. Contoh lah. Contoh pula. Tadilah situasi tadi di mana awak tolak kotak kan. Awak tolak this box. So, awak penat. Awak penat kan. Maksudnya awak lost energy. Lost energy, kita dah tengok tadi, kita katakan work done by the force. By the force. Maksudnya awak yang hilang tenaga. Dan box ni, tadi kita dah tengok work done on the box. That means box ni dia gain energy. Dia gain energy melalui apa? Dia gain energy dalam bentuk kinetic energy. Dalam bentuk kinetic energy. So this force dia gain energy by kinetic energy. Alright. So macam mana pula dia bila dia negative works? Negative works apabila sudut di antara force dengan delta X ni dia in between 90 degree and 150 degree. Okay. Contoh dia adalah friction. Contoh friction dia dah bagi kat sini. Tak ada. Contoh dia adalah works by friction. Work by friction. So objek awak ni dia ada velocity. Dia ada velocity lah. Contoh velocity dia 20 meter per second. Meter per second. And dia lalu dekat dia start lalu dekat jalan yang ada friction. Dia start lalu dekat jalan yang ada friction. That means akan ada friction. So, friction mesti always oppose the movement. Bila dia ada friction, your velocity ni akan decrease. Sampailah dia berhenti. So, dia berhenti. Kat sini, awak punya V equal to 0. This is U. Initial, this is final. V equal to 0. Kalau dia dah berhenti kat sini, you can say that your delta X is to the right. Tapi, force sekarang to the left. Kalau kita tengok sudut dia adalah between F dengan delta X ni adalah 180 darjah. 180 darjah. So, bila kita masukkan dalam equation W equal to Fx cos 180, awak akan dapat dia sebagai negatif. Fx. Cos 180 adalah negatif 1. So, awak akan dapat dia negatif. So, this one, kita katakan work done by the object. This is wording je lah. So, kalau dia kata work done is by the object, maksudnya objek awak lost energy. Okay, kalau kat sini, awak punya objek lost energy as a kinetic energy. Kinetic energy dia hilang. So, bila kinetic energy dia hilang, velocity dia akan decrease. Dia transfer the energy kepada friction ni. So, friction ni dia akan transfer to heat dan juga sound. Dia heat atau sound. Kita panggil dia dissipate of energy. Energy dissipate. Dissipation of energy. Okay, energy hilang, energy loss. That means awak punya objek ni akan kehilangan tenaga. Kalau yang ni dia, kalau positif, dia tambah tenaga. Kalau negatif, dia hilang tenaga. Alright? Okay. So, satu lagi saya nak bagi tahu. Saya akan sentiasa guna simbol ni. Okay, simbol. This symbol. Kalau untuk positif, saya akan buat works greater than 0. So, maksudnya di sini, dia adalah positive works. Right? Kalau W less than 0, maksudnya dia adalah negative works. Okay, negative works. So, apa-apa sahaja yang saya gunakan simbol macam ni, kalau dia lebih besar daripada 0, contoh, saya nak bagi tahu displacement velocity. Contoh saya nak bagi tahu velocity kan. Velocity lebih besar daripada 0. That means saya
saya buat ni sebagai positive velocity. Positive V. Kalau V less than 0, dia adalah negative V. Macam tu. Kalau saya buat simbol macam ni, jangan takutlah. Jangan takut. So, this one is positive. This one is negative. Right? Satu lagi. Since W kita dah guna untuk works. Okay, W kita dah guna dia untuk works. For this chapter, weight, W-I-G-H-T. Weight kan W kan dekat chapter 3 kan. So, kat sini saya akan guna FMG. MG sahaja. Supaya tak keliru antara W, works dan juga MG. So, dekat chapter 3 pun, awak still boleh guna MG. Untuk mengelakkan awak terkeliru lah. Tapinya, kalau dalam exam nanti, soalan untuk force dengan soalan untuk works ni, dia akan ada dua soalan berbeza. Contoh soalan 1, dia memang cerita pasal works, pasal forces sahaja. Chapter 2, dia akan cerita pasal work sahaja. Chapter 2 pula. Soalan 1, dia akan cerita pasal forces. Soalan 2, dia akan cerita pasal work sahaja. So, soalan 3, dia akan cerita pasal chapter yang seterusnya lah. Okay? Alright.